Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk soalan yang video fizik yang pertama cikgu akan revise balik subtopik chapter 2 force. Okey, untuk yang subtopik ni korang kena betul-betul faham macam mana kita nak buat soalan-soalan force. Okey, yang pertama soalan dia korang boleh buka dekat page 65 dekat modul yang cikgu bagi. Explain the meaning of balanced force and unbalanced force. Jawapan ni untuk balance force, the meaning is forces in different directions cancel out each other. Ataupun untuk yang ni kau boleh tengok balik dekat page sini. Okay, balance page 63. Balance force, forces in different directions cancel out each other. Ataupun bagi cikgu yang paling penting untuk yang ni kau kena tahu, untuk balance force, net or resultant force is equal to 0. Bila kita addkan semua force dalam tu, dia equal to 0. Unbalanced force, net or resultant force is not equal to 0. Bila kita tambahkan semua force dalam tu, dia tak equal to 0. Contohnya dekat sini. Okay. Ini adalah example bagi unbalanced force. Sebab dekat sini ada satu je force, ada 6. So dia tak ada friction yang untuk lawan balik. So bila 6 plus dengan tak ada something else, dia akan jadi F resultant equal to 6 Newton. Okay. Dekat sini pun ini adalah unbalanced force. Sebab sini F resultant equal to 40 minus, tengok dia gerak different direction minus 25 which is equal to 15 Newton. Ini adalah unbalanced force. Kalau dia adalah balanced force, ke kanan soalan dia akan bagi macam ni. Ini 40 Newton, ini adalah 40 Newton. So bila kita tambahkan 40 minus 40 equal to 0. Itu adalah contoh example bagi balance force. So kena faham itu yang number 1. Okay, untuk yang seterusnya soalan number 2. Okay, ni kita nak recap balik. A 5 kg object accelerate from rest to 8 meter per second in 0.4 second. What is the net force acting on the object? Okay, first untuk soalan ni, okay, cikgu explain bagi satu-satu sebab kau dah lupa yang ni. Untuk question number 2, what is the net force? Formula bagi force, F is equal to MA. We need to have two variables, M and acceleration. Mass of the object, we have M is equal to 5. So yang ni dah ada M. Acceleration is equal to, tak ada. Acceleration tak ada lagi. Tapi kita boleh calculate A. A equal to V minus U over T. From rest, so U dia sama dengan 0. This is the V. V is equal to 8. Time is equal to 0.4. So masukkan, calculate A dulu. So A dia V is 8 minus 0 over 0.4. So 8 divided by 0.4 which is equal to 20 meter per second square. So masukkan balik dekat formula F, M is equal to 5 times 20 which is equal to 100 Newton. Itulah final answer dia. Okay, soalan number 2. To revision balik, a force of 40 Newton acts on a 5 kg stationary object. Okay, cikgu lukiskan kat sini. Ni ada stationary object. And then kita ada force 40 Newton acting dekat sini. This is 40 Newton force. Ini mass dia adalah 5 kg. Dia punya mass M equal to 5 kg. Calculate the distance travel by the object in 3 second. Okay, untuk soalan ni agak tricky sikit sebab korang kena dapat information yang hidden dekat soalan ni. Ini kita dah ada, ini pun dah ada. Stationary maksudnya U dia equal to initial speed is equal to 0. U is equal to 0. Calculate the distance travel. Distance travel is equal to S, displacement ataupun distance lah. S adalah ataupun simbol bagi distance or displacement dalam case ni distance lah of the object in 3 seconds. So time dia pun cikgu ada, time is equal to 3. Okay, jadi macam mana nak buat? Untuk soalan ni korang kena calculate dia punya A dulu.
Okay, kena calculate dia punya A. Sebab kita ada complete information. F equal to mass times acceleration. Force equal to 40, mass equal to 5, A dia tak tahu. A dia adalah A. So A equal to 5 pindah ke kiri jadi divide 40 divided by 5 equal to 8 meter per second square. Sekarang cikgu dah ada, tengok information apa yang cikgu ada. Cikgu ada A is equal to 8 meter per second square. Time dia cikgu ada, time is equal to 3 second. Initial velocity U is equal to 0. Yang kita nak lah S. Jadi ini kena refer balik kepada 4 formula kinematics. Okay, untuk dalam kes ni kita nak tengok formula mana yang kita boleh buat untuk cari S. Untuk dalam kes ni formula dia adalah S equal to UT plus, okay, ni adalah T plus half AT square. Masukkan balik dalam formula ni and then kita akan dapat final answer. S equal to UT, since U equal to 0 ni kita boleh cancel lah. Kita terus masuk half A dia equal to 8 T square, T is equal to 3 square. So 4 times 9 equal to 36 meter. Itulah final answer Nampak? So dalam physics ni formula dia adalah related. Bila kau nak fahamkan dalam formula bagi force F equal to ma, simple, tapi kena relate dengan kinematics dalam kes ni. Okay, lastly, question number 4. The figure below shows an object with a mass of 6 kg. Okay, so ni adalah information yang pertama. Max 6 kg. Constant velocity. Constant velocity maksudnya apa? Okay, constant velocity maksudnya, let's say dia punya U initial velocity, U dia equal to 8. V pun, sebab dia constant, dia tak berubah, V dia pun equal to 8. Tak kisahlah time tu berapa. Time dia kita let's say 10 second lah. So bila kita buat formula A V minus U over T, V is equal to 8, U dia pun 8 sebab dia constant, dia tak berubah kan. Divide by 10. 8 divided by 8 equal to 0. 0 divided by 10 dapat 0. So A dia equal to 0. So bila dia bagi soal benda macam ni, korang kena tahu maksud constant velocity, A is equal to 0, acceleration is equal to 0. Okay, ni kita ada dia punya mass. Okay, buat macam ni always list down the informations. When it is pulled by a horizontal force of 4 Newton on a level surface. 4 Newton on a level surface. Okay, ni kita ada dia punya F sekali. Dia punya F kita ada. What is the acceleration? So dia nak tanya acceleration of the object if the object is pulled with 22 Newton force. Okay, first abaikan dulu yang bawah. Kita fokus ke atas dulu. Okay, kita fokus ke atas ni. The figure below shows an object with a mass of 6 kg. Okay, maksud dia bila dia tarik dengan 4 Newton, of course lah benda ni dia tak cakap pasal friction kan. Friction sentiasa ada, kecuali kalau dia cakap frictionless surface. Surface tu tak ada friction So sekarang ada friction kat sini. Ada friction. Ada FR ataupun F kecil F kecil adalah simbol bagi friction. Ini ada force ke kanan. Jadi bila cikgu nak calculate dekat situation yang number 1, situation number 1 dekat atas ni, kita consider kat atas dulu. Ada friction kat sini. So F resultant equal to MA. Sentiasa tulis dulu formula ni. F resultant equal to MA. F dia ada dua dalam situation ni. Ada ni dengan yang ni. Yang ni kita tak tahu friction dia berapa So cikgu buat ke kanan adalah positif. So kanan tolak kiri So 4 minus small f, friction dia equal to mass dia 6, acceleration dia is equal to 0. Okay, so dalam case ni kita buat 4 minus f equal to 6 times 0 is 0. So F pindah ke sebelah kanan ataupun dia punya friction, cikgu tahu F is equal to 4 Newton. Untuk dalam situation kedua sama juga. Sekarang kita dah tahu friction dia adalah 4 Newton Soalan ni agak tricky sikit, tapi inilah yang korang kena fahamkan. This is 4 Newton, friction dia is equal to 4 Newton. Untuk friction ini adalah constant. Untuk level syllabus korang, friction adalah constant
So what is the acceleration of the object if the object is pulled with a force of 22 Newton? Sekarang dekat sini dah lain lah. Dia dah tak pull dengan 4 Newton, dia pull dengan 22 Newton. Sama juga, kita sentiasa pakai formula. Kita tulis F resultant sama dengan MA. Kenapa tulis F resultant? Sebab ada dua force kat soalan ni. Tak boleh je nak tulis F equal to MA, tapi okay, kita tengok dalam yang situation yang kat atas ni, 22 ke kanan So kita buat 22 minus dengan friction dia 4 equal to mass dia sentiasa sama. Still lagi 6, acceleration dia kita tak tahu. Sebab acceleration of course dah berubah, dia dah tarik dengan force yang lagi besar. 22 minus 4 is equal to 18 equal to 6A. A equal to 18 divided by 6, which is equal to 3 meter per second square. Itulah final answer. Okay, so make sure fahamkan betul-betul. Buat balik untuk soalan 1, 2, 3, 4 ni. Okay, sekarang cikgu nak buat yang ni. Buat this net force. Okay, ni kita just pakai F equal to MA. Ni korang boleh calculate berapa. Which of the following is a situation where the forces are balanced? Bila forces are balanced, tadi korang kena tahu keyword dia adalah acceleration dia equal to 0. Itu adalah balance force. Ni constant acceleration, tapi acceleration dia constant. Mungkin acceleration dia 2 je, dia tak 0 tapi dia constant 2 meter per second. So tak boleh A tennis player hitting a stationary tennis ball. Bila dia hit stationary tennis ball, dia akan ada acceleration. So salah. A rock falling from a cliff, ini acceleration dia sama dengan gravitational acceleration. So tak boleh juga. Acceleration dia sama dengan 9.81 meter per second square. So tak boleh. A leaf travelling upward with constant velocity. Tadi kita dah tahu lah, constant velocity maksudnya A dia equal to 0. So kita tahu lah jawapan dia lah D. Yang ni kau boleh calculate. Okay, sebab ada beberapa, ingat yang ke kanan ni adalah positif, yang ke kiri adalah negatif. Lepas tu pakai formula F equal to MA. Tapi dalam case ni tak payah lah, sebab dia dah bagi force dia. So kita buat 5 tambah 4 tolak dengan 1. So korang dapat lah jawapan dia berapa 8 Newton. Sebab 8 ni adalah ke kanan lah, positif 8 Newton to the right. Number 4 korang boleh buat calculate which one same mass causes a higher acceleration. So dalam ketiga-tiga case mass dia adalah sama. So kalau kau nak senang, letak je M dia equal to 10 ataupun M equal to 1 dalam setiap soalan, and then calculate yang mana satu acceleration yang paling tinggi. Alright? Which physical property of an object will not change when a force is applied to it? Alright, ni kena tahu soal nombor 5. Ini cikgu tak boleh nak jawab. Number 6, a car of mass 600 kg is driven along a level road as shown in the figure below. Dia ada force ke depan, dia ada force ke belakang. Force ke belakang adalah negatif. So sama juga kau pakai F resultant equal to MA. Ini kau boleh calculate, kena faham Next, 3 forces of magnitude 4, 5 and 6 respectively are acting on an object in the horizontal direction. Calculate the minimum and maximum. Okay, macam mana kita nak buat yang ni? Minimum, maximum maksudnya semua ni direction dia sama. Bila 4 ni ke kanan, yang 4 ni, macam ni ada objek kat sini, ada 4, lepas tu ada 5, and then ada 6. So kita tambah angka semua. So kita dapat 15 Newton So yang ke kiri macam mana? Walaupun okay, ni kita dah nampak 15 Newton ada satu je kan, tapi cikgu nak korang calculate macam mana kita dapat yang minimum. So mungkin cara dia 4 kat sebelah ni, lepas tu korang kena figure out sendiri 6 ke sebelah ni ke 5 kat sebelah ni ke. Figure out macam mana kita nak hasil daripada combination ni 3 ni, kita nak hasil yang minimum. Okay lah. Alright. So kalau tak tahu tak, cikgu akan explain lah. Okay, during take off, aeroplane accelerates from a rest. Okay, ni kita tahu, bila cakap rest kena tahu initial equal to 0 Velocity ni adalah final velocity, V dia equal to 25 within 10 second. Inilah dia punya time. Sentiasa list down all the information. Total mass
dah ada. So M dia dah ada. Calculate the net force. So ni adalah FR lah. Acting on the aeroplane during take off. FR equal to MA. A dia tak ada lagi, mass dah ada. So A dia kau kena calculate daripada information yang dia bagi. Alright, next. Figure below shows an arrow with a mass of 150 gram. Unit kan jaga. Kita pakai kg as our unit. So M dia equal to 0.15 kg. Moving with a horizontal velocity of 50 meter per second in 2 seconds. Calculate the average force required to stop the arrow. Of course lah, bila dia cakap pasal arrow, korang kena figure out sendiri yang initial velocity of an arrow is U dia mesti lah sama dengan 0. Arrow awal-awal stationary. So sama juga, kena cari dia punya acceleration, baru kau boleh pakai force equal to MA. Settle.